Assalamualaikum. Jom belajar sirah dengan Ustazah Sharifah. Jangan lupa bahan yang diperlukan sebelum kita memulakan kelas yang pertama. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita pada pelajaran kedua, kelas kedua untuk pelajaran sirah. Okey, hari ni sebelum teruskan, Ustazah nak bagi tahu awak, siapa-siapa yang mungkin dah ada abang ke kakak yang dah belajar tahun 5 sebelum ni, boleh gunakan buku sirah ni. Kalau tahun lepas, memang Ustazah ada sarankan sirah guna buku ni. Ni buku sirah ni adalah ringkasan nota bagi setiap tajuk sirah dari tahun 3 sehingga tahun 5. Jadi siapa yang ada yang ni pun boleh guna. Cumanya macam tu lah. Kalau yang ni lebih pada orang kata nota. Ada poin penting lah dekat sini. Kalau buku kita yang kita guna, buku teks ni more kepada huraian lebih panjang. Kalau ada dua-dua lagi bagus. Sebab bila ada poin saja, mungkin orang kata apa, awak tak baca keseluruhan cerita, susah sikit. Okey, kita sambung ke pelajaran seterusnya. Sirah tahun 5. Hari ini kita masuk bab beriman kepada malaikat. Hari itu yang pertama, beriman kepada Allah. Hari ini beriman kepada malaikat, muka surat 4. Okey, apa yang kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat? Yang pertama, awak kenal siapa malaikat? Malaikat manusia ke? Malaikat duduk dengan kita ke? Okey, malaikat adalah hamba Allah yang ditugaskan khas untuk buat kerja-kerja yang disuruh oleh Allah. Malaikat bertugas untuk Allah sahaja. Cuma dalam banyak-banyak malaikat dia ada tugas tertentu. Yang bersama Nabi, yang bersama kita pun ada. Malaikat bersama kita, dia nak catat apa yang kita buat. Sebelah kiri, sebelah kanan, dia akan catat apa yang kita buat. Okey, yang pertama awak perlu tahu malaikat dicipta daripada cahaya. Macam mana malaikat daripada cahaya? Macam mana nak tahu rupa dia? Ustazah pun tak tahu. Okey, cukup awak tahu malaikat dicipta daripada cahaya. Rupa dia macam mana, Ustazah pun tak tahu, awak pun tak tahu. Kita tak boleh nak gambarkan. Yang kita boleh gambarkan hanyalah cahaya. Dan dikatakan dalam buku ni ada sebut malaikat dicipta daripada cahaya dan juga bersayap. Kalau baca bawah ni, malaikat dicipta daripada cahaya dan juga bersayap. Macam mana nak bayangkan tu? Ustazah pun tak tahulah kan. Cukup dalam pengetahuan kita, malaikat dicipta daripada cahaya dan juga bersayap. Okey. Yang pertama, dalam beriman kepada malaikat atas ni, malaikat adalah makhluk Allah yang suci daripada dosa yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat Jibril telah menjadi perantaraan Allah. Yang pertama, kita kenal malaikat Jibril. Sebab apa? Malaikat Jibril adalah ketua semua malaikat. Malaikat Jibril ni tugasnya paling besar sebab dia menjadi perantaraan antara Allah dengan Rasul. Maknanya kan, kalau awak kenal, waktu Rasulullah nak terima wahyu, malaikat yang memberi wahyu, menyampaikan wahyu daripada Allah adalah malaikat Jibril. Setiap tugasan yang diberi untuk Rasulullah pasti Allah akan beri pada malaikat Jibril. Kalau Rasulullah nak naik langit, waktu sirah tahun 3 Rasulullah naik ke langit kan, pun ditemani malaikat Jibril. Yang memberi wahyu, menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah juga malaikat Jibril. Kerana malaikat Jibril adalah ketua malaikat. Apa-apa tugas malaikat Jibril ni lebih kepada apa yang Allah nak sampaikan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril lah yang akan sampaikan, tolong sampaikan. Malaikat Jibril telah menjadi perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul, kalau ada apa-apa yang Allah nak sampaikan ataupun wahyu, memang malaikat Jibril yang akan sampaikan. Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir. Sini Ustazah nak poinkan, Rasulullah SAW adalah rasul yang terakhir. Kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW merupakan rasul terakhir. Kenapa Ustazah nak poinkan rasul terakhir? Sebab Ustazah nak awak tahu, manalah tahu kan, zaman sekarang zaman fitnah, zaman awak yang akan datang pun Ustazah tak tahu macam mana. Andai kata ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi kepada awak, apa awak nak buat? Sebab itulah Ustazah nak pesan. Sebab Ustazah menyampaikan satu hari awak yang akan sampaikan semula dakwah
Islam. Jadi Ustazah pesan dekat awak yang Rasulullah adalah Rasul terakhir. Awak perlu tahu tu. Jika ada yang datang mengatakan dia adalah Rasul, tak boleh percayalah. Sebab bukanlah. Okey, sebab dah dikatakan termaktub dalam kitab yang Rasulullah adalah Rasul terakhir. Maknanya kita ni umat terakhir lah. Lepas kita siapa? Kiamat lah. Kita sekarang di ambang kiamat je. Bila kiamat kita tak tahu. Okey. Kemudian, Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada baginda. Okey, dekat tajuk beriman kepada malaikat ni, Ustazah banyak tengok kat sini adalah berdasarkan sirah Nabi tahun 3 dahulu. Kalau awak ada buku sirah tahun 3, awak boleh belek balik. Banyak diceritakan tentang malaikat dan Nabi. Sebab apa? Dalam bahagian ni menceritakan bagaimana Rasulullah bertemu dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Tak ada orang lain, memang Malaikat Jibril. Lepas tu, waktu Nabi mula-mula pergi ke Gua Hira, siapa yang datang kepada Nabi? Siapa yang datang memeluk Nabi? Cahaya kan? Awak kena tengok balik. Memang sirah tahun 3 dah Ustazah dah ajar dulu. Siapa yang belajar dengan Ustazah, sirah tahun 3 diajar bahawa ada satu cahaya yang datang memeluk Rasulullah ketika Rasulullah bersendirian di dalam Gua Hira. Waktu tu adalah kali pertama Rasulullah menerima wahyu. Dipeluk oleh Malaikat Jibril. Masa tu Rasulullah tak kenal lagi itu adalah malaikat. Okey, kemudian 3 kali Rasulullah dipeluk. Dan apa yang Malaikat Jibril katakan kepada Rasulullah? Siapa ingat? Saya suka ulang benda ni tau kalau darjah 3 dulu. Malaikat Jibril kata, Iqra, bacalah. Wahyu pertama adalah surah pertama dalam Al-Quran, iaitu Al-Alaq. Okey, seterusnya kita pergi dekat perenggan bawah ni. Dia cakap, baginda sering mengasingkan diri di Gua Hira. Rasulullah dulu selalu mengasingkan diri di Gua Hira waktu zaman jahiliah. Pada suatu malam, Jibril datang dan menyuruh baginda membaca. Jibril datang dan memeluk Rasulullah, kemudian menyuruh Rasulullah membaca. Dia cakap apa? Bahasa Arab kan? Iqra, bacalah. Iqra, 3 kali. Bacalah. Lepas tu, Jibril telah memeluk Nabi sebanyak 3 kali. Memeluk pun 3 kali. Dan mengajar baginda membaca. Sebab ketika Jibril memeluk Rasulullah, Rasulullah menjawab, aku tidak tahu membaca. Malaikat pun membalas lagi, Iqra, bacalah. Nabi pun membalas yang sama, aku tidak tahu membaca. Malaikat menyuruh sekali lagi, Iqra, bacalah. Rasulullah pun tetap membalas, aku tidak tahu membaca. Kemudian malaikat pun mengajar Nabi membaca. Dari situlah Nabi belajar membaca. Iqra bermaksud bacalah. Surah Al-Alaq 5 ayat pertama adalah wahyu pertama Rasulullah. Buka Al-Quran balik kalau tak ingat. Okay, ingat wahyu pertama Rasulullah senang je. Surah Al-Alaq 5 ayat pertama. Dari situlah wahyu pertama. Bermula dari peristiwa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali Jibril dan akan rindu pada wahyu Allah sekiranya Jibril tidak datang. Daripada peristiwa yang terjadi inilah Nabi mengenali itu adalah Malaikat Jibril, iaitu yang suruhan Allah yang datang untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Dan bila Malaikat Jibril tak datang, Rasulullah akan rasa rindu dekat malaikat. Sebab Malaikat Jibril banyak bersama dengan Rasulullah untuk setiap tugas yang Allah berikan. Okey, seterusnya Malaikat Jibril sering bertemu dengan Rasulullah apabila ada masalah ataupun menyampaikan wahyu daripada Allah. Malaikat Jibril akan bertemu dengan Nabi Muhammad kita apabila Nabi Muhammad ada masalah ataupun apabila Malaikat Jibril nak sampaikan wahyu Allah kepada Nabi. Sebab Malaikat Jibril sebagai perantaraan kan. Kewajipan beriman kepada malaikat jelas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dah jelaskan kat kita yang kita ni wajib beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat ni macam mana? Beriman dengan malaikat cukup awak percaya malaikat itu ada. Maknanya beriman ni awak kena percaya. Percaya dari mana? Percaya dari hati. Bukan kata awak cakap aku percaya malaikat ada, tapi dalam hati menawak je malaikat tak wujud. Tak boleh. Okey, beriman kepada malaikat kena percaya dari hati kita yang malaikat tu wujud. Sekeliling kita pun ada malaikat yang mencatat buruk baik yang kita lakukan, amalan buruk baik yang kita lakukan.
Cuma macam mana malaikat nak dekat kalau ada perkara yang Allah larang kita buat? Okay. Seterusnya, kita pergi ke keistimewaan malaikat. Keistimewaan malaikat. Apa istimewanya malaikat? Tengok sini. Yang pertama, malaikat unik sebab dicipta oleh Allah daripada cahaya. Kenapa unik? Sebab kita dicipta daripada tanah, tapi malaikat daripada cahaya. Awak boleh bayang tak malaikat daripada cahaya dan bersayap macam mana? Tak boleh bayang, Ustazah tak boleh bayang rupa malaikat. Tapi cukup Ustazah tahu ada cahaya dan bersayap. Macam mana tak tahulah. Okey, sebab tu malaikat unik. Allah ciptakan malaikat daripada cahaya. Allah ciptakan kita daripada tanah. Okay, seterusnya kejadiannya sangat berbeza jika dibandingkan dengan kejadian manusia. Tu beza kan, kejadian malaikat daripada cahaya, kita daripada tanah. Kejadian malaikat bersayap dan boleh menjelma. Okey, tadi saya dah cakap malaikat bersayap. Yang seterusnya awak boleh tahu keistimewaan malaikat, malaikat boleh menjelma dengan rupa paras lelaki yang kacak. Ingat malaikat dia boleh menjelma dengan rupa paras seorang lelaki yang kacak. Ada kisah dia. Malaikat boleh menjelma sebagai manusia juga. Biasanya seorang lelaki dan kacak. Seterusnya, serta berperanan sebagai utusan Allah Ta'ala dalam pemerintahan Allah Ta'ala yang maha luas ini. Malaikat berperanan sebagai utusan Allah lah. Macam Ustazah Kabur tadi, malaikat menyampaikan apa yang Allah nak sampaikan kepada Nabi Muhammad. Macam tu lah, dekat Nabi-Nabi terdahulu pun malaikat yang sampaikan. Seterusnya, keunikan penciptaan malaikat menunjukkan kebesaran Allah. Uniknya malaikat ni menunjukkan kat kita, nak bagi tahu kepada kita yang kebesaran Allah tu. Betapa uniknya ciptaan malaikat. Dalam mempelbagaikan rupa bentuk makhluk-makhluk ciptaannya, nak bagi tahu kita kebesaran Allah. Uniknya ciptaan Allah dalam mempelbagaikan ciptaan Allah. Kita daripada tanah, malaikat daripada cahaya, pokok hidup atas tanah. Macam itulah. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutus khas untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman. Tugas malaikat untuk mengawasi kita dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah. Disebut kat sini, malaikat membantu orang yang beriman dengan izin Allah. Orang yang beriman sahaja. Kalau kita buat maksiat, buat jahat, buat yang Allah larang, macam mana malaikat nak dekati kita? Jadi, banyakkan kebaikan. Okay, seterusnya tugas-tugas umum malaikat. Okey, tugas-tugas umum malaikat ni Ustazah ringkaskan. Awak ingatkan ada berapa orang malaikat yang awak belajar? Kalau dengan nasyid dia pun, yang pertama apa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Untuk tugas-tugas malaikat, Ustazah nak awak baca di dalam ni apa tugas dia. Kalau awak lupa, sepatutnya awak ingat sebab ada kalau kenal nasyid-nasyid lama dah dinasyidkan. Jibril, tugas dia menyampaikan wahyu kepada Nabi. Mikail menurunkan hujan dan mengatur pembahagian rezeki. Malaikat Mikail lah yang mengaturkan rezeki pada kita. Malaikat Israfil pula dia tiup sangkakala. Sangkakala ni apa? Bila sangkakala akan ditiup pada hari kiamat 2 kali. Yang pertama menandakan kehancuran, yang kedua adalah menunjukkan bahawa manusia dihidupkan kembali. Yang ketiga, malaikat Izrail. Izrail mencabut nyawa. Bila seseorang orang Islam meninggal, malaikat Izrail lah yang akan mencabut nyawa beliau. Kita pun macam itulah. Okay, seterusnya malaikat Munkar. Munkar menyoal orang mati. Bila kita mati, malaikat Munkar akan datang kepada kita. Beberapa tapak setelah keluarga kita ataupun manusia meninggalkan kubur kita, 3 tapak manusia meninggalkan kubur kita, malaikat Munkar dan Nakir akan datang untuk menyoal kita di kubur nanti. Bila kita mati, kita seorang diri di dalam kubur. Malaikat Nakir ditugaskan menyoal orang mati. Yang Raqib pula, Raqib mencatat amalan baik. Tu saya cakap tadi, malaikat ada di sekeliling kita yang akan mencatat amalan baik kita adalah malaikat Raqib. Kemudian malaikat Atid pula, dia akan mencatat amalan buruk. Malaikat Raqib mencatat amalan baik di sebelah kanan kita. Malaikat Atid akan mencatat amalan buruk kita di sebelah kiri kita.
Maknanya kalau kita setiap kali apa yang kita buat, semua akan dicatat. Sekarang kita buat baik. Okey, malaikat Rokib pun catat. Lepas tu esok kita buat jahat, malaikat Atik pun catat. Kemudian malaikat Malik. Malik menjaga pintu neraka. Siapa masuk neraka, jumpalah dengan malaikat Malik. Na'udzubillah. Kita minta kita jauh daripada neraka. Okey, malaikat Ridwan ditugaskan menjaga pintu syurga. Kalau masuk syurga, bolehlah jumpa dengan malaikat Ridwan. 10 orang malaikat. Dapat tak tentang beriman kepada malaikat? Itu rukun iman kedua. Hari ini kita belajar rukun iman kedua. Bagi buku ni boleh lihat muka surat 4. Bagi buku Sirah Nabawiyah ringkasan ini boleh lihat di muka surat 2. Masih dalam untuk nota kuning. Untuk nota kuning ni kita masih dalam muka surat 1 Beriman kepada malaikat, dah ada ringkasan sini. Okey? Okey. Itu saja untuk penjelasan ustazah kali ini, iaitu beriman kepada malaikat. Baru rukun iman kedua. Rukun iman ada 6, lagi 4 lagi ni. Okey, Ustazah harap semua dapat apa yang Ustazah sampaikan. Kalau ada yang tak faham ataupun keliru, boleh PM Ustazah, WhatsApp Ustazah ataupun mana-manalah PM Ustazah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.